bini orang tahu dalam keadaan mengandung. Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Syah Mika aka Botak Mika. So, video aku yang lepas sebenarnya ada yang komplain, cakap background aku tak berapa nak cantik lah. Dia kata tak payah pakai background tu lah. Lepas tu ada yang kata aku punya eye contact ni tak berapa nak cantik. Dia kata melilau je, mata ke sana, mata ke sini. Dia kata fokus pada orang kata apa, pada penonton katanya. Okey lah aku terima dengan hati yang terbuka. Bukan apa mata aku melilau-lilau tu, biasalah kadang-kadang kita nak bercerita macam sekarang kan, aku nak bercerita dengan keadaan penuh emosi kan. Kadang-kadang tu tak adalah kita nak fokus pada kamera je kan, segan lah juga kan. Jadi kadang-kadang tu kita terbawa-bawa dengan penceritaan, menghayati. Jadi macam itulah kan, nak fokus je kat orang lagi pun segan lah kan. Aku pun dah lama tak buat video kan, tapi tak apalah, sebabkan ada rakan-rakan terdekat aku yang komen macam tu, aku menerimanya dengan hati yang terbuka dan aku akan ubah lah kan. Okay, so cerita kita pada hari ni sebenarnya aku bukannya nak bercerita tentang orang kata apa, isu-isu yang terkini ke apa ke, cuma aku nak berkongsi lah sedikit sebanyak perkara yang terjadi kat dalam dunia ni, dalam keadaan pandemik sekarang ni dekat Malaysia sekarang ni kan. Aku tahu kan semua orang pun terkesan dengan keadaan pandemik sekarang ni. Yang kaya dia jadi susah sikit, yang susah dia jadi lagi susah, yang orang kata apa, yang miskin jadi papa ke dana. Macam itulah keadaan kita sekarang ni. Jadi memang semua orang pun terkesan, memang semua orang tertekan, termasuklah aku sendiri kan. Macam aku sebelum ni aku bekerja sebagai tukang gunting dan aku ada kedai sendiri, tapi disebabkan oleh PKP yang berterusan kan, sampaikan aku rasa macam cukup lah, aku dah tak mampu nak teruskan lagi kedai tu. Jadi aku terpaksa melepaskan kedai aku tu. So dah sekarang ni aku dah tak ada kedai. Aku macam ni je lah, duduk kat rumah waktu PKPD. Lepas tu aku cubalah cari-cari kerja-kerja yang dapat beri aku income sikit kan. Macam gitulah kan, terpaksa lah, aku terpaksa. Kalau aku nak melawan kerajaan kan, maksud aku nak macam bila PKPD aku akan cari jalan untuk meniaga ke apa kan, tak mendengar saranan kerajaan, tak boleh, sebab aku akan dikatakan ingkar dengan perintah kerajaan. Lepas tu aku tak tahu aku ni bergejala COVID-19 ataupun tidak, ataupun orang lain ke kan. Mungkin aku ni akan menjadi penyebab penyebaran penyakit ke. So aku dengar saranan kerajaan, duduk dekat rumah, walaupun sebenarnya sangat stres kan, dengan income yang tak ada masuk, bil api, bil air, kita tengah fikir macam mana nak bayar dengan sewa rumah je. Tapi aku rasa bukan aku je rasa macam tu, bermakna orang lain pun berada dalam situasi yang sama. Bukan situasi lah, dalam keadaan yang sama, tapi situasi yang berbeza kan. Jadi macam mana-mana pun aku kena muhasabah diri yang mengatakan bahawa aku kena kuat. Aku tahu walaupun aku susah, ada lagi orang yang lagi susah daripada kita kan. Walaupun kita jangan selalu pandang kat atas, tengok orang kaya, untunglah kau kaya, untunglah kau kerja kerajaan, ada duit income masuk apa semua kan. Tapi sebenarnya bagi aku, kalau kita ada sifat muhasabah diri, kita akan rasa sebenarnya semuanya sama je. Orang kaya dia akan jadi susah juga kan. Orang yang ada income dia semua terkesan. Cara kita berbeza kan, cara kita berbeza. Jadi macam mana-mana pun kita bila keadaan macam ni, kita, bagi aku, kita kena ada sifat muhasabah diri. Kita kena lebihkan, dekatkan diri kita
pada Tuhan, inilah masanya kan kita orang kata apa, meluahkan semua perasaan kita pada Tuhan kita apa semua kan. Banyakkan beribadat apa semua. Ini peluang dia. Jangan stres-stres sangat, sebab bila aku tengok dekat media sosial kan, aku tengok ramai yang dah bunuh diri, lelaki bini yang dah bergaduh. Sedih betul aku tengok. Ada video tu aku tengok kan. Aku tak tahu dia bergaduh disebabkan oleh pandemik ke ataupun memang video-video lama ke, tapi bila aku tengok video tu dia buatkan aku fikir mungkin akan ada dalam keadaan macam ni terjadinya benda macam tu, sampai kan suami dia pukul bini dia, tumbuk lah apa semua kan. Memang aku tengok sedih. Belum lagi cerita yang nak bunuh diri terkanan sebab nak balik, suami isteri duduk jauh, kena buang kerja, rumah nak kena halau, lepas tu tak tahu nak pergi mana, minta dengan minta dekat balai polis nak balik apa semua, tak lepas apa semua, sangat tekanan apa semua, lalah ambil keputusan bunuh diri, gantung diri. Ya Allah, ya Tuhanku, sangat sedih. Dan sebenarnya sekarang ni zaman yang kita kena struggle sangat. Kalau nak ikutkan, aku pun mengalami benda yang sama, sangat tertekan. Aku rasa daripada satu tahap tu aku rasa macam down gila, tahu tak? Memang down gila, rasa macam aku apa yang aku nak buat sekarang ni? Aku tak ada income. Aku tak ada simpanan dah kan. Duit simpanan aku hari tu, macam aku cerita tadi kan, aku ada kedai gunting dulu. Lepas tu daripada PKP 1 kena tutup, PKP 2, PKP 3 kan. So dalam pada masa tu aku kena, orang kata, bila kedai tutup, sewa tu tak kena bayar. So dengan duit simpanan yang ada, aku bayar segala-galanya bil waktu tu, bayar sewa kedai kan, baik sewa rumah, bil apa semua kita cuba lansaikan. Kalau boleh kita tak nak berhutang. Lepas tu bila boleh buka kedai, dengan SOP yang ketat, beli barang apa semua, of course bila kita buka kedai, business ada sedikit drop. Mungkin sebab macam aku gunting kan, mungkin ada yang takut nak pergi gunting ke apa semua ke kan, ada drop sikit, tapi tak apa, dia okey lagi. Lepas tu kita business buat tiba-tiba PKP lagi 2.0, aku kena tutup lagi. Lepas tu aku kena bayar sewa lagi, struggle lagi, survive dengan duit apa yang ada, makan dengan duit tu lah. Apa semua bayar bil, bayar sewa kedai semua dengan duit yang ada lah. Lepas tu tiba-tiba boleh buka kedai, kita pun masuk balik lagi kedai, struggle lagi. Tiba-tiba PKP lagi, sampai aku macam tak boleh nak pergi dah. Duduk dekat rumah termenung, rasa macam stress, down. Kalau aku sampai aku tak boleh nak kata apa lah. Memang sampai satu tahap tu rasa macam nak pecah kepala, macam nak gila. Tapi bila kita fikir-fikir balik, kita mau sabar hari dalam keadaan macam ini, memang bukan kita je jadi macam tu. Semua pun jadi macam kita bisnes kan. Nak kalau bisnes yang dalam macam aku dah 4 tahun dekat kedai tu, customer aku memang dah ada. Jadi aku rasa macam bila aku buka kedai, kita dah ada customer tau. Kedai kita dalam tahap yang nak kata ramai sangat tu tak lah, tapi dia ada customer yang ngangang. Bila kita buka, kita boleh cari makan lah. Kita boleh cari makan. Sebab dulu waktu kita dah buka, kita dah struggle kan. Tiba-tiba dalam keadaan macam mana, kita nak lepas sayang, kita nak teruskan, kita dah macam dah tak boleh dah. Itu yang jadi stres. Bantuan tak dapat sangat tau. So aku bila fikir-fikir balik, nak tak nak, aku cuba mau sabar diri. Bukan aku je yang mengalami keadaan macam tu kan. Jadi aku bila mau sabar diri, aku ambil keputusan, aku lepaslah kedai tu. Buat apa kita, bila kita fikir balik kan, buat apa kita macam nak mempertahankan. Ya, ada kalau nak ikutkan, ada businessman yang cakap kita kena pertahankan bisnes kita juga walau apa pun yang berlaku, sebab itu tempat kita cari makan. Tapi itulah sebab punca kita jadi stres. Tahu tak? Nak ada, kalau yang jenis bisnes yang besar, yang ada pekerja, kena bayar gaji pekerja apa semua kan. Macam ada yang wisma besar, kena bayar sewa kedai mahal-mahal. Aku rasa itu bebanan. Sebab sekarang ni aku rasa bukan masanya untuk kita mempertahankan
perniagaan. Ni pandangan aku lah, sebab apa bila kita ni maksud aku keadaan kita berbeza-beza. Kalau kau rasa itu adalah benda yang terbaik bagi kau rasa macam kau nak pertahankan bisnes kau apa semua, kau rasa kau boleh, so teruskan. Sebab itulah aku cakap kita kena ada sifat muhasabah diri tu. Kita kena ada. Bila kita muhasabah diri, kita kena fikir kan, apa yang terbaik buat kita. Kita kena banyakkan berdoa. Jadi kita ambil keputusan yang boleh melegakan diri masing-masing. Kalau kau rasa itu keputusan kau rasa tak apa, susah sekarang, nanti bila dah kembali balik okey, PKP dah habis, PKPD dah habis, so korang nak teruskan balik bisnes korang, nak naikkan balik apa semua, dia terpulang. Tapi jangan stres-stres. Benda apa yang aku kongsi ni sebab aku tengok keadaan sekeliling aku, sebab kita pun ada keluarga kita pun susah, kita pun ada kawan-kawan yang susah juga. Lepas tu bila kita tengok kat media sosial, tengok memang kita sampai tak terfikir apa yang sedang terjadi sekarang. Tapi kita menganggap ini adalah ujian pada kita untuk umat akhir zaman. Macam aku ambil keputusan macam tu. So aku lepaskan kedai aku cakap tak apalah kalau benda ni tak berpanjangan, kita tak tahu berapa lama lagi kan kita kena berdepan dengan pandemik ni, kita kena berdepan dengan PKP, PKPD, PKPB kan. Kalau aku teruskan bisnes aku rasa bagi aku itu bukan jalan yang terbaik lah. Jadi aku rasa aku lepaskan kedai aku, walaupun sebenarnya kedai aku tu stabil sebenarnya. Mana kata aku boleh cari makan dengan kedai aku, tapi tak apalah. Orang kata ini ujian buat aku, jadi aku lepaskan kedai tu. Lepas tu aku rasa itu jalan yang terbaik. Jadi dengan duit yang sepatutnya, duit simpanan aku yang sepatutnya aku duk fikir untuk bayar duit kedai saja, aku simpan. Aku boleh buat belanja dengan duit tu. Jadi itu keputusan aku lah. Jadi aku share cerita ni ke orang bukan apa, supaya dapat menjadi pengajaran ataupun untuk korang muhasabah diri lah. Macam aku ada satu cerita ni, aku nak cerita pada korang yang untuk korang boleh buat pengajaran. Dan sebenarnya aku ambil cerita ni untuk aku buat pengajaran, sebab aku sangat-sangat sedih bila dengar cerita macam ni. Sebenarnya bila aku baca cerita macam ni, aku memang sangat-sangat sedih. Bila aku scroll Facebook, aku ada terbaca satu cerita ni. Sebenarnya ni kisah benar, di mana ada satu, aku harap korang boleh dengar cerita aku ni betul-betul lah. Fahami betul-betul. Lepas tu muhasabah diri, sebab benda ni tak berlaku pada kita. Bila kita dengar cerita ni, kita rasa kejam lah dia ni kan, kejam, dia tak sepatutnya buat macam ni. Tapi kalau kita muhasabah diri balik kan, sebab tu aku cakap ujian kita berbeza-beza. Nak pula kita kena hidup kat zaman pandemik ni, yang sangat-sangat mencabar dan sangat-sangat yang boleh membuatkan kita sangat stres. Jadi kadang-kadang kita berfikir di luar pada kotak pemikiran kita. Kita sangat buat apa saja. Macam cerita yang aku nak kongsi pada korang ni. Dia adalah satu pasangan suami isteri ni. Yelah, orang ni terkesan dengan keadaan sekarang ni. Macam aku cakap tadi, semua orang pun terkesan. Cuma cara kita ni, situasi kita ni berbeza-beza lah. Macam dia orang ni, mungkin suami dia gaji kena tolak ke, ataupun dah tak ada OT dah memang confirm dah tak ada kan. Lepas tu membuatkan laki dia tu jadi stres ke, duduk tempat kerja ke, kita tak tahu kan. Kita tak tahu apa yang terjadi. Tapi dia dua orang ni selalu bergaduh. Jadi macam dia stres. Dan si isteri ni pula sedang mengandung dan boleh dikatakan dah menunggu hari lah untuk bersalin lah, mungkin 36 minggu ke 37 minggu, kita tak tahu. Tapi katanya dia dah selalu bergaduh dengan suami dia, sampai dia tekanan. Orang mengandung ni dia lain macam sikit tahu. Emosi dia berbeza. Macam suami pula kadang-kadang dia tak boleh nak berfikir, sebab aku tahu perasaan dia. Bila mana
kita ada isteri yang tengah mengandung, tanggungjawab kita berat, tiba-tiba kita pergi kerja. Bila kita pergi kerja, gaji kita kena tolak, OT dah tak ada. Lepas tu mungkin majikan kat tempat dia tu cari poin-poin, cari masalah yang bagi pada kita untuk membuatkan kita ni jadi stres supaya kita ni ambil keputusan untuk berhenti kerja ke. Kita tak tahu situasi laki tu, tapi dia sangat-sangat stres, dan perkara ni menyebabkan dia selalu bergaduh dengan isteri dia, dan isteri pun mengandung dalam sama-sama sebenarnya stres. Jadi itulah aku nak cakap kita tak duduk kat tempat dia orang kan. Jadi kita tak boleh nak salahkan sesiapa. Jadi dia selalu bergaduh. Jadi sampai si isteri ni dia dah macam down. Dia tak boleh nak buat apa tau. Dia dah nak bersalin. Okey, dah lah dia fikir nanti bila dia nak bersalin, suami satu dah tak ada dekat sisi dia. Sebab sekarang ni kan bila kita nak bersalin, kita tak boleh suami tak boleh ada kat sebelah macam dulu. Macam dulu kalau kita bersalin dekat hospital sebelum pandemik ni, suami boleh teman dekat sebelah, dia jadi penguat semangat pada kita. Sebab kita ni bila kita nak bersalin kita lemah, kita kena ada suami teman kita. Tapi sekarang dah tak boleh. Dah satu kita macam nak kalau pengalaman pertama kan, tapi kat dalam cerita tu dia tak ceritalah anak ke berapa kan. Mungkin yang pertama sebab dia tak cerita pun dia ada anak lain kan. Jadi mungkin buatkan dia jadi lagi stres. Yang keduanya, tak ada kelekapan ataupun orang kata apa, barangan keperluan bayi, tak ada. Jadi dia orang tak ada. Itu yang dia orang jadi stres. Barang baby tak ada. Macam mana dia nak bersalin nanti, baju apa semua tak ada, apa semua barang-barang tak ada. Jadi dia orang jadi stres. Si isteri pun stres. Mungkin sebab tu pun salah satu sebab yang dia bergaduh. Jadi dia bergaduh sampai tak bertegur siapa. Jadi satu hari tu si isteri ni dia ada join satu grup Telegram lah. Mungkin grup tu grup aku tak tahu grup apa. Dia cakap cuma ada join grup je. Mungkin lah sebab sekarang ni kan kadang-kadang ada orang tu bukan grup-grup untuk membantu ke, untuk meluahkan perasaan ke, aku tak pasti. Tapi dia ada join satu grup ni dan dia meluahkan perasaan dia kat dalam tu. Okey, benda ni lah. Ini adalah orang kata permulaan bagi cerita ni. Jadi dia masuk kat dalam grup ni, lepas tu dia bercerita kat dalam tu, dia susah mengandung, nak bersalin tak ada duit, nanti nak mengurut barang-barang keperluan bayi, baby tu pun tak ada lagi, selalu gaduh dengan suami, tekanan, tak tahu nak buat apa. Jadi dia ambil inisiatif untuk meluahkan perasaan dia dekat dalam grup Telegram ni kan. Nak dijadikan cerita. Okey, nak dijadikan cerita. Lepas tu adalah seorang hamba Allah ni direct message dia, cakap dekat dia apa semua, dia tumpang bersimpati. Ni trik-trik je sebenarnya. Okey, ni korang kena dengar. Lepas tu dia pun message lah dua orang. Lepas tu dia cakap okey. Dia cakap saya sedia membantu cik puan ni kan. Cik lagi, puan lagi. Saya orang kata bersedia. Orang tu lah, orang yang mesej dia, sedia untuk membantu puan. Saya faham puan dalam kesusahan apa semua. Saya boleh membantu puan sebab puan sekarang ni dalam keadaan tertekan, tak ada barang-barangan baby untuk support. Pandai-pandai lah dia kan. Dia mengayat apa semua. Lepas tu perempuan tu mungkin kita rasa macam lega sikit. Bila kita dah meluah perasaan ni, kita rasa lega sebab kita pendam. Kita dapat meluahkan perasaan kita. Nak orang tu pula mendengar dan dia orang kata apa, willing, maksudnya dia orang kata bersedia nak membantu kita. Kita rasa macam kita rasa macam perempuan kena faham. Dia memang tu je yang dia perlukan. Dia rasa macam saya perlukan bahu untuk disandar. Macam tu lah. Jadi laki tu datang pada masa yang tepat. Orang yang mesej dia tu sebenarnya seorang lelaki, tapi sebenarnya lelaki yang datang untuk mengambil kesempatan di dalam kesepitan. Cerita dia. Jadi bila dia mesej perempuan tu, dia mesej isteri pada orang ni kan,
Jadi dia pun ambil keputusan untuk membantu. Okey, dengar macam wow. Kita dengar ada juga orang-orang yang prihatin dekat dalam negara kita ni kan. So dia willing lah untuk membantu. Lepas tu perempuan ni orang kata macam seronok lah kan, tiba-tiba nak bantu. Tapi tiba-tiba lah kita berikan syarat. Apa syarat dia? Inilah yang menjadi titik permulaan di mana boleh menyebabkan huru-hara. Okey, lelaki tu meletakkan syarat bahawa senang je. Awak hanya perlu video call dengan saya dan melihat saya beronani. Nampak tak aku cakap? Dia mengambil kesempatan di dalam kesempitan. Jadi si isteri ni ataupun perempuan tadi, dia rasa macam apa perlu aku buat. Kita dalam keadaan yang macam stres, perlukan duit kan, tertekan kan, perlukan seseorang untuk membantu, tiba-tiba datang orang untuk membantu, tiba-tiba meletakkan syarat macam tu. Jadi dia tak boleh nak berfikir dengan awak lah. Dia fikir okey video call, okey senang je video call. So dia kata okey video call, tengok orang beronani je, okey senang. Jadi dia ambil keputusan, okey dia setuju. Dia setuju, tapi dia takut orang ni tipu dia. Dia cakap kat orang tu, betul ke awak ni membantu saya? Lepas tu video call je kan. Lelaki tu cakap video call, tengok je kan. Okey tengok je, tak ada masalah. Perempuan tu ambil keputusan, okey saya setuju. Lepas tu dia pun ambil orang kata apa? Ambil calculate. Mana kata dia kira-kira berapakah amount yang diperlukan apa semua. Pak dia cakap lebih kurang dalam 900 macam tu lah. Lebih kurang. Dalam 900 tu dia cakap kat lelaki tu, okey ni amount yang saya perlukan. So lelaki tu cakap okey tak ada masalah. Lelaki tu memanglah lelaki tak guna kan. Dia cakap tak ada masalah. Lepas tu dia cakap okey, perempuan tu rasa macam aku cerdik. Aku ni cerdik. Aku kena ambil duit tu dulu sebelum apa-apa jadi. Nanti kan bila aku dah tengok dia dah video call dengan dia, tiba-tiba kalau dia tak bayar macam mana? Okey. Perempuan tu rasa aku cerdik kan. Jadi dia kata tak apalah. Saya perlukan pendahuluan, dia kata. Aku kena bayar dulu. So tak apalah, dia ambil keputusan bayar separuh dulu pun tak apalah. Jadi dia bayar 500 dulu. Okey. Lepas tu perempuan tu macam wow, aku dah dapat duit. Okey, so saya nak kena buat apa ni? Nak kena tengok awak onani je ke? Tapi saya tak nak tunjuk muka. Perempuan tu cakap macam tu. Lelaki tu cakap tak apa, awak tak perlu nak tunjuk muka. Saya tahu mungkin awak malu, cik. Ini ayat-ayat tak guna tau. Ni ayat-ayat lelaki buaya. So tak apalah, dia cakap. Awak cuma perlu buka baju lah. Buka baju awak dan tunjuk awak punya, orang kata dada. So saya nak tengok dada awak aje. Okey? Tak guna punya lelaki kan. Tapi perempuan tu setuju. Perempuan tu cakap okey tak apalah, tunjuk je kan. Lelaki pun sekejap je kan. Lelaki ni sekejap je. Lepas tu dia pun ambil keputusan buat video call kan. Tapi kena ingat tau, dia ni bini orang tau, dalam keadaan mengandung. Sebab tu aku cakap korang janganlah pula macam judge, perempuan ni tak guna lah, ada suami boleh buat macam tu. Sebab tu lah aku cakap, aku faham semua orang pun stres, semua orang pun tekanan, tapi situasi kita berbeza-beza. Kita tak tahu, kadang-kadang kita ni boleh berfikiran di luar kotak. Lepas tu buat sesuatu yang kita rasa kita tak sangka kita akan buat benda macam tu. Dan juga setan tu ada di mana-mana. Dia akan cocok kita, dia akan menyesatkan anak Adam. Jadi kita jangan judge dia. Cuma tu aku cakap, cerita ni kita jadikan sebagai pengajaran. Okey, lepas tu bila mana dia dah buka baju, dia pun okey video call lah. Dia pun tunjuk dada dia apa semua kan. Laki tak guna, dia pun teruskan dia punya kerja kan, beronani apa semua. Tiba-tiba laki tu cakap, saya tak puas lah, tak cukup. Perempuan tu cakap tak cukup. Lepas tu nak buat macam mana lagi? Ini dia nak pergi ke depan lagi. Kira dia dah dapat satu step, dia nak pergi melangkah ke satu step lagi ke depan kan. Lepas tu lelaki dia cakap okey tak cukup lah. Dia kata tak boleh, saya tak boleh teruskan macam ni. So perempuan tu cakap nak buat macam mana?
Lepas tu dia cakap, okey tak apa tak, boleh tak, dia cakap, awak buka seluar pula, lepas tu awak tunjuk bawah pula dekat saya. Nampak tak permainan dia? Inilah, aku bila dengar cerita ni gitu, bila aku tengok, aku rasa sedih. Tapi aku rasa macam tak guna punya lelaki. Tapi itulah aku cakap, mengambil kesempatan di dalam kesempatan. Memang ada orang macam ni kat dalam dunia ni. Lepas tu perempuan tu cakap macam, perempuan tu cakap, ini sudah lebih. Ini sudah lebih. Lepas tu perempuan tu ambil keputusan. Dia pun tutup video call tu, dia pun tamat. Dia cakap, okey, tak nak lah, saya tak nak teruskan apa semua. Lagi perempuan tu cakap, aku dah dapat 500, so okey lah. Kan? Sebab tu, perlunya ada lelaki yang memimpin wanita. Sebab kadang-kadang perempuan ni cara dia berfikiran ni cetek. Dia tak berfikiran macam mana lelaki fikir. Kalau korang rasa lelaki ni cara pemikiran dia bodoh, tapi sebenarnya perempuan ni lagi, orang kata apa, tak boleh lah cakap perempuan bodoh kan, nanti aku dipersalahkan pula, nanti kan aku kena kecam pula. Tapi macam tu lah, sebab lelaki ni memang cara berfikiran dia, cara berfikir seorang pemimpin. Jadi berbeza sangat dengan cara berfikiran seorang wanita. Mungkin perempuan dia ada lebih dekat situ, lelaki dia ada lebih dekat situ. Sebab tu perempuan dengan lelaki ni, dia orang kata apa, dia memang saling memerlukan, saling melengkapi. Sebab tu lah cakap, lelaki sama lelaki pun dia tak boleh nak pergi jauh juga. Perempuan sama perempuan pun memang tak boleh nak pergi jauh juga. Dia memang kena berpasangan. Jadi memang perempuan ni kadang-kadang berfikiran cetek sikit kan. Dia cakap, okey tak apalah, aku pun dah dapat duit 500 tu, so tak apalah, kan, aku pun dah tunjuk okey apa semua. Lepas tu dah, dia cakap, saya tak nak teruskan lagi pun saya dah kita dah setuju dengan apa yang kita dah ni, dengan kita punya rancangan tadi, dengan kita punya day tadi ya. Macam tu je, tiba-tiba awak nak buat macam tu, saya tak setuju. Lagipun saya isteri orang, dan saya rasa saya tak patut buat macam tu. Okey, dia rasa macam, okey aku dah lega, aku dah dapat 500. Tetapi anda haruslah ingat, lelaki buaya ni takkan habis kat situ. Okey, tiba-tiba benda tu membuatkan orang kata apa, lelaki tu jadi marah lah. Benda ni buatkan lelaki tu jadi marah. Dia mesej, awak tak boleh lah macam ni apa semua kan. Jadi kita dia macam lain. Dia cuba pujuk perempuan tu tak nak apa semua, sampailah perempuan tu orang kata apa, dia tak pedulilah dengan tu. Dia tak layan dah lelaki tu kan. Tiba-tiba lelaki tu hantar mesej dekat dia cakap, dia cakap pula ni titik-titik orang kata, yang kedua pula, macam mana benda ni boleh jadi lagi besar. Tiba-tiba dia cakap, sebenarnya saya kenal awak, saya kenal suami awak, dan sebenarnya saya ni jiran awak, dan video kita tadi sebenarnya dah direkod. Okey, video tadi dah direkod. Jadi, kalau awak tak nak dengar cakap saya akan mendedahkan video ni dekat sosial media, dan awak akan dapat malu, dan keluarga awak akan berpecah belah, dan awak akan lagi tekanan. Jadi, bila perempuan tu dengar macam tu, dia dah rasa dia dah shaking dah. Apa yang aku buat ni? Sudah, macam mana kalau laki aku tahu? Dia kata, tiba-tiba dia rasa macam, apa yang berlaku ni tiba-tiba. Lepas tu dia cakap, okey lah, tak apalah. Mungkin laki ni rasa macam laki ni nak mainkan dia ke, okey apa semua. Dia pun tak nak layan laki tu. Tak payah layan. Dia tipu je apa semua. Tak ada. Lepas tu, laki ni, dia tetap mengganggu perempuan tu. Okey, dia tetap mengganggu perempuan tu. Dia terus mesej ataupun terus menelpon apa semua kan. Jadi perempuan tu jadi macam dia jadi macam makin stres. Lepas tu dia cakap, okey lah macam ni lah. Dia cakap dekat orang tu lah, saya dah tak nak ada apa-apa lagi hubungan dengan awak. Benda ni dah habis dekat sini. Kita pun dah deal macam tu.
Dan saya akan beritahu suami saya benda yang berlaku ni lah. Dia cakap macam tu lah. Dia cakap macam tu. Saya tak nak beritahu dekat laki saya apa benda yang berlaku. Apa nak jadi, jadilah, dia cakap. So lepas ni saya tak nak ambil tahu pasal awak dah. Awak nak buat apa, awak buat. Saya akan beritahu suami saya sendiri. Perempuan cakap macam tu. Tapi ingat, laki ni tak sebodoh tu. Laki ni tak sebodoh tu untuk mempercayai kata-kata wanita macam tu. Dia tahu dah perempuan tu takkan beritahunya, takkan beraninya beritahu laki dia. Jadi dia tetap kacau. Sampai satu hari tu bila suami dia pergi ke kerja, suami dia pergi kerja kan, dia pun mesej, "Hai, laki awak dah pergi kerja ke?" Itu membuatkan dia jadi macam, dia ni macam mana dia tahu? Oh, jadi betul lah dia ni jiran terdekat aku. Siapa sebenarnya laki ni? Sudah. Kalaulah dia datang jumpa suami aku cerita hal sebenar ke, ataupun dia sebarkan habis semua penduduk sini tahu, lagi malu aku. Macam mana ni, apa yang perlu aku buat? Dia dah jadi macam lagi tertekan. Tengok, kita nak keluar daripada masalah. Kita nak keluar daripada tekanan kita, tapi sebenarnya kita lagi mengundang masalah. Kita lagi tertekan sebenarnya. Jadi perempuan ni dia macam dah tak tentu arah dah sebenarnya. Benda yang laki tu cakap betul. Laki tu jiran terdekat dia lah. Jadi dia dah mula fikir, apa akan jadi selepas ni, apa semua. Lepas tu dia pun menangis lah, apa semua, apa yang perlu dia buat, apa yang nak terjadi. Dalam masa yang sama, laki tu terus mengganggu dia. Jadi aku macam, dan perempuan ni sebenarnya aku dapat tahu cerita ni daripada satu Facebook ni. Dia bercerita, dia ni macam kaunseling ke siapa ke aku tak tahulah, tapi perempuan ni datang bercerita dekat laki ni. Lepas tu mungkinlah laki ni pakar kaunseling ke, akan kaunseling kat dia ke, aku pun tak tahu. Tapi aku dapat tahu cerita ni daripada situlah. Cumanya aku tak sanggup nak dengar habis. Aku baca semua cerita ni, lepas aku dengar je, aku tak sanggup dengar cerita ni sampai habis. Aku tak tahu ending dia macam mana. Aku tak tahu sama ada dia beritahu laki dia ke, tak beritahu laki dia ke, ataupun cerita ni pecah ke. Yang aku tahu last kali perempuan tu menangis-nangis, tak tahu apa yang perlu dia buat, dan dia bercerita dekat kaunseling ni lah. Sampai situ je aku dengar. Aku dah tak sanggup dah nak dengar. Sebab aku bayangkan sebab aku tak salahkan perempuan tu. Yelah, kalau akulah berada dekat tempat laki tu, suami dia, kalau isteri aku buat macam tu, aku macam memang tak boleh nak berfikiran rasional lah. Memang aku akan tak tahu nak cakap lah. Aku macam tak boleh lah. Aku tak tahu kalau aku jadi kat tempat laki tu apa aku akan buat. Memang marah tu memang confirm lah marah, tapi sebab macam mana marah aku tu aku tak tahu. Kan? Sebab aku rasa kita sebagai laki kan, bila dah isteri kita ni, kalaulah benda ni berlaku sebelum kahwin pun, laki tu rasa macam sedikit tercabar tau. Isteri aku dulu buat macam ni apa semua. Itu sebelum kahwin. Kalau lepas kahwin pula dia buat macam tu, kita rasa lagi macam tak boleh tau. Aku tak sanggup nak dengar cerita tu sampai habis. Dan aku cerita kat korang ni supaya benda ni jadi pengajaran buat kita semua. Pada korang yang dengar cerita ni pada aku. Dan aku pula bila dengar cerita tu, aku dapat muhasabah diri lah. Sebab aku bercerita kat korang ni bukan nak mengumpat ke nak apa. Ini sebagai salah satu cara untuk kita berkomunikasi, cara untuk kita bercerita. Sebabnya apa yang aku cerita kat korang ni, aku harap cerita ni dapat memberi pengajaran kat korang dan sampai pada korang untuk korang dapat muhasabah diri kan. Tapi sebenarnya aku bukan sahaja cerita ni pada korang.
Aku sebenarnya bercerita pada diri aku sendiri. Aku pun akan selalu beringat, akan selalu muhasabah diri supaya benda-benda macam ni tidak berlaku dekat keluarga aku. Na'udzubillah min zalilah. Semoga Tuhan lindungi kita semua daripada perkara-perkara yang buruk lah kan, daripada perkara-perkara yang macam ni berlaku. Jadi aku harap benda ni dapat beri pengajaran pada korang. Dan itu sajalah pada aku pada hari ni. Aku harap korang terhibur dengan cerita aku. Okay, so sampai sini je lah cerita aku pada hari ni. Aku harap macam biasa pada korang yang dah subscribe channel YouTube aku ni, aku ucapkan terima kasih. Pada korang yang belum subscribe itu, aku harap korang boleh subscribe. Dan terima kasih pada korang. Itu saja pada aku pada hari ini. Assalamualaikum, bye bye. Terima kasih